لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفر فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-16. Ini mengikut urutan kitab saya guna ni lah, Mir'at. Hadis yang ke-16 dalam kurungan itu. Hadis yang ke-17 atau hadis ke-16. Jadi hadis riwayat Ibnu Abbas ini sebenarnya telah pun kita bincang 2 kali rasanya. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung untuk perbincangan bahagian akhir lah. Saya baca sekali lagi hadis ini. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورائنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4 أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن 4 عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت والمزفت وقال احفظوهن وأخبروا بهن من ورائكم متفق عليه ولفظه للبخاري. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya rombongan Abdul Qais bila mana mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dari kaum mana ataupun dari delegasi mana? Mereka menjawab, kami dari kabilah Rabi'ah ataupun daripada kumpulan Rabi'ah. Lalu Nabi berkata, marhaban bil qaum atau bil wafd, selamat datang kepada kaum ini, kepada delegasi ini, tanpa rasa kesal, tanpa rasa hina dan rasa kekesalan. Bukan melalui cara hina, bukan melalui cara kesal, ataupun gitu makna dia, maksud dia mana selamat datang kepada kaum Rabi'ah ini ataupun delegasi ini tanpa rasa sebab waktu tu dia nak terjemah satu payah, maka dia kena perlu pada huraian nak terjemah satu kalimah. Cuma kalau dalam bahasa Melayu kita kan, mana tanpa rasa kesal lah, mana terima dengan hati. Kalau kita bahasa Kelantan, Allah mujumna lah mari nak, Allah rasa bahagia, kita kata mari kita terima dengan hati terbuka. Cuma Nabi sebut sini seperti dalam huraian ni, Nabi sebenarnya ni bentuk pujian, kerana kabilah ini dia masuk Islam bukan melalui tekanan, bukan melalui peperangan, tapi dengan kesedaran dia menerima Islam itu. Ni kumpulan ni, Bapak Rabi'ah ini. Apa kita bincang dah sebelum ni.
Jadi kabilah Rabi'ah mereka berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya kami tidak mampu untuk datang kepada engkau wahai Rasulullah kecuali dalam bulan haram, kerana di antara kami dan di antara engkau, kami dihalangi oleh sebuah kampung yang didiami oleh golongan kuffar mudar. Mana antara tempat kami dengan Madinah ini, di tengah tu ada kampung kumpulan mudar. Dia ni tidak Islam, dia ada masalah, tak berani nak lalu. Ni maka suruhlah kami atau perintahlah kami dengan perkara yang bi'amrin fasli, dengan perkara yang ataupun dengan perintah yang mana yang muktamad. Lepas ni kita bincanglah sebab dia ada beberapa makna. Bi'amrin fasli, yang mana dengan amrin faslin itu, dengan perkara yang Rasulullah sebut yang muktamad itu, kami akan ceritakan kepada orang-orang di belakang kami, yakni kaum kami yang berada di kampung halaman itu. Jadi kami ini mari sebagai wakil. Jadi perintah Rasulullah itu kami akan sampaikan kepada masyarakat kampung kami, dan kami akan masuk surga dengan perintah itu, dengan amalan itu. Maka mereka bertanya Nabi tentang minuman. Asyribah ni sebenarnya dia tanya Nabi tentang berkenaan dengan beberapa perkara yang berkait dengan bekas minuman. Maka Rasulullah memerintahkan mereka supaya melakukan 4 perkara dan melarang mereka daripada melakukan 4 perkara. Rasulullah telah memerintahkan mereka supaya beriman kepada Allah sahaja. Nabi berkata, tahukah kamu apa dia iman kepada Allah sahaja? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi berkata, Nabi bersabda, iman itu adalah seseorang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, dan juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Dirikan salat, tunaikan kewajipan zakat itu, tunaikan, jadi puasa wajib pada bulan Ramadan. Hendaklah kamu mengeluarkan, memberikan dari hasil ghanimah itu 1/5, yakni harta khumus. Dan Nabi melarang mereka daripada melakukan 4 perkara, iaitu berkenaan hantam. Hantam ni maknanya bekas tembikan, yang kita akan bincang sebentar. Wadubba, dan bekas yang diperbuat daripada buah labu tu, labu kering. Wan naqir, dan bekas daripada kayu yang ditebuk. Wal mizaffat, ataupun muzaffat, iaitu bekas yang disalut dengan tar. Nabi berkata, jagalah perkara-perkara itu dan ceritakanlah perkara-perkara itu kepada orang di kampung halaman kamu. Tu anatimah mafhum. Min waraikum itu mana orang yang tidak mari dalam majlis ini, kamu balik wajib kamu sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi lafaz ini, lafaz seperti yang kita baca ni, lafaz dalam kitab Bukhari. Maknanya dalam kitab Muslim dia ada sedikit perbezaan, sikit sangat beza dia, tapi semakna, makna sama. Baik. Dalam hadis ni, oleh kerana kita telah bincang dah hadis ni, malah saya nak ambil pada perkataan Nabi, famurna bi amri faslin. Apa makna amrin faslin? Tu saya nak bincang sikitlah, tidak secara ringkas supaya tidak jadi terlalu panjang sangat perbincangan. Jadi amrin faslin itu dengan erti perkara yang beberapa makna yang diberikan oleh ulama. Boleh juga al-faslu, amrin faslin maknanya perkara yang boleh membezakan di antara hak dan batil. Boleh juga.
Dia buat sini dalam syarah ni kata al-faslu bi ma'na al-fasil kal adli bi ma'na al-adil, ai yufassilu bainal haqq wal batil, iaitu perkara yang boleh membezakan di antara hak dan batil. Ataupun boleh juga dengan makna bi amrin faslim, ada perkara yang memperjelaskan, yang menerangkan, yang menyingkap, membuka perkara yang tersembunyi, seperti mana kata Syekh At-Tibi kata makna gitu. Itu makna bi amrin fasli. Cuma biasanya orang itu, kalau kita tengok dalam, sebab amrin fasli ni bukan semata-mata kalimah yang digunakan dalam hadis, tak, percakapan biasa berguna juga. Sebab kalau kita tengok dalam kamus Arab, amrin fasli makna kata-kata yang mantap, kata-kata yang bersifat pemutus. Misalnya kita al-faslul khitab, misalnya ini ucapan yang kemah, ucapan yang mantap, dia panggil al-faslul khitab. Misalnya kata-kata yang mantap, yang susah untuk difahami selain daripada makna yang dimaksudkan, itu mana al-fasl. Jadi amrul fasl ini makna kata-kata dia ginilah, kalau kita kecek Kelantan, buah kilah lah. Kalau bahasa Kelantan mudah faham. Ya buah kilah, mari jumpa jauh-jauh sekali nak minta buah kilah. Kalau untuk Nabi ni kita kata tausiah, misalnya tausiah, minta wasiat rakyat, mana benda penting lah tu, sehingga kita guna atas nama wasiat misalnya. Ini pun maknanya perkara yang sangat penting. Baik, kata Syekh Khattabi, al-faslu huwa al-wadihul bayyin alladhi yanfasilu bihi al-muradu wa la yushkalu. Kata Khattabi, al-faslu ni, amri itu perkara lah, amri itu biasalah. Al-faslu sini dengan erti yang nyata, yang jelas, yang mana akan jelas dengan perkara itu yang dimaksudkan apa, yang jadi jelas dengan sebab dia, dan wala yushkal, dan tidak timbul kemusykilan. Jadi dia minta Nabi sebut beberapa perkara dalam ajaran agama ni, yang mana bila dia faham tu, dia akan jelas agama ni apa. Sebagai prinsip agama. Mari jauh-jauh sekali ni minta benda hak besar selalu dalam bab agama, seolah-olah imaduddin, minta benda yang bersifat tiang seri, prinsip asas agama. Cara dia minta berpandang, cara dia ni. Ada juga disebut al-fasl bi amrin faslin sing dengan erti perkara yang tidak ada kesamaran, muhkam. Perkara yang muhkam. Gitu. Namun yang dimaksudkan, disimpulkan oleh ulama, bi amrin faslin ini adalah yang dimaksudkan sebagai perkara yang diperintahkan. Apakah perintah, prinsip asas yang berupa perintah agama? Hak tu kami nak tahu. Sebabnya kita kena faham bahawa delegasi ni dia telah Islam. Mana dia mengucap dah sebenarnya, dia Islam dah. Tu. Dia Islam. Sebab tu dia mari tu bukan nak tanya cara nak masuk Islam, dia tanya amalan dalam agama. Saya ni sudah Islam, sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi apa yang saya kena buat? Seolah-olah begitu, sebagai tuntutan 2 kalimah syahadah itu. Tu dia tanya ni. Jadi yang dimaksud wal murad bihi al-lafzu wal ma'mur bihi mahdhuf, ay murna. Maksud dia kalau nak takdir lah, sebab dalam bahasa Arab ni kadang dia tengah takdir. Kita kecek dialog ni dah. Hiwar ni kadang-kadang banyak kalimah-kalimah tu kita buat kecek ringkas, bahasa percakapan. Hak dia maksudnya sebenarnya murna bi amalin bi qaulika amanu au qulu amanna. Kaza fil mirqat, seperti mana sebut dalam syarah itu mirqat. Suruhlah kami dengan amalan, dengan amalan, dengan kata-kata engkau, dengan sabda engkau, kami akan beriman. Pasti kami akan beriman. Walaupun amanu, mana kami percaya, ataupun suruhlah kami buat sesuatu, mana kami akan percaya. Kami akan percaya, kami akan percaya. Gitu. Baik, itu mana amrin faslin. Yang mana
Banyak pendiri kabilah Rabi'ah ni kata, jadi apa yang Rasulullah perintahkan kami itu tujuannya adalah untuk kami balik mengajar orang-orang di kampung kami yang tak sempat nak mari dalam majlis ni. Mana kami ni sebagai wakil kaum kami untuk mari belajar agama, dan kami akan balik ke kampung kami dan kami akan ceritakan, riwayatkan apa yang Nabi sebut ni. Gitu maksud dia ni. Dan dia sebut lagi kami akan masuk surga lah. Wa nadkhulu bihi, yani bi amrin faslin. Bihi itu hak tu dia panggil dhamir khafa bil harf. Dhamir khafa bil harfi itu, hak itu marji' dia adalah amrin faslin. Yang mana dengan amrin, dengan perintah yang bersifat prinsip itu, kami akan masuk surga dengannya bila kami buat itu. Jadi hak Nabi sebut ni adalah amalan, bila buat tu masuk surga. Gitu. Cuma di sini timbul kemungkinan timbul persoalan lah. Sebab Nabi tak nafi. Bila kabilah Rabi'ah ni kata, maknanya hak Nabi sebut tu, bila kami amal, kami akan masuk surga dengan tu, dengan sebab tu. Dengan sebab amalan. Jadi Nabi pun tidak bantah. Nabi tidak kata tak kena tu, kena. Mu masuk surga ni bukan kira amal lah, kira rahmat Tuhan. Nabi tak kata gitu. Padahalnya ada dalam hadis Nabi, misalnya sini dia buat. Misalnya dalam hadis lain Nabi ada bersabda, Nabi kata lan yadkhulal jannata ahadun minkum bi'amal. Sekali-kali, lan bila masuk dalam fi'il mudhari' dia memberi makna taukid. Sekali-kali seseorang kamu tidak akan masuk surga dengan sebab amalan dia. Tiba-tiba hak ni, kalau kami buat tu kami akan masuk surga, kalau kami buat amalan Nabi suruh tu kami akan masuk surga. Nabi tak larang. Tu Nabi tak larang. Jadi apa maksud? Sedangkan Nabi ni, sifat Nabi ni, Nabi tak akan tangguh kalau benda tu bercanggah dengan agama. Nabi tak akan tangguh. Tu Nabi cerita lalu, tu Nabi perbetulkan salah. Itu sifat Nabi. Ni sifat Nabi, kita kena faham lah. Ni kena faham balik ni. Nabi yang salah satu sifat Nabi, dia panggil sifat tabligh. Sifat tabligh Nabi. Nabi dia ada 4 sifat besar ke? Siddiq, amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dari segi amanah menyampaikan. Lepas tu boleh kita kata dalam konteks amanah, dalam konteks tabligh, maknanya Nabi ni bila ada saja benda yang bercanggah dengan syariat, Nabi tidak akan berdiam diri. Itu sifat Nabi. Itu sifat Nabi. Itu dalam huraian amanah dan tabligh Nabi. Tu. Tiba-tiba di sini Nabi SAW, Nabi tidak bantah bila kalangan Rabi'ah ini kata, maknanya suruhlah kami buat amalan dalam agama, yang mana bila kami buat, kami akan masuk surga dengan amalan itu. Nabi pun tak kata apa. Sedangkan dalam hadis lain ada Nabi sebut kamu tak akan masuk surga dengan sebab amalan. Dalam hadis lain sebut kita masuk surga ni kerana rahmat dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksudnya? Jadi di sini ulama bagi 3 jawapan. Ulama bagi 3 jawapan. Yang pertama, jadi maksud hadis ni kita sedang bincang sekarang ni, sebenarnya dia tidak bercanggah dengan hadis saat ni. Lan yadkhulal jannata ahadun minkum bi'amalihi. Dia tidak bercanggah sebenarnya. Kerana yang dimaksudkan nafi, lan yadkhulal jannata ahadun minkum bi'amalihi, nafi bahawa seseorang itu dia tidak akan masuk surga dengan amalan dia. Nafi di situ sebagai nafi bahawa amalan itu sebagai penyebab, satu-satunya sebab untuk seseorang itu masuk dalam syurga. Nak nafi tu. Ma'aqat'in nazar an kaunihi minar rahmah. Kerana untuk mengajar, untuk memberi satu kefahaman bahawa seseorang itu masuk surga sebenarnya dengan rahmat dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab amalan itu. Nak ayah tu. Maknanya janganlah kita pegang semata-mata buat amal, segala-galanya amal misalnya, secara mustaqillah dia panggil. Seolah-olah seorang itu kalau dia tidak beramal, tak cukup amalan, tak boleh langsung masuk surga. Tak ada peluang langsung. Tidak begitu. Sebab apa? Sebab Nabi nak ajar kita sini, kalau semata-mata lah
Maknanya kalau daripada situ kita nampak rupanya amalan manusia ni besar sangat, lebih daripada segala-gala, sehingga boleh gunalah untuk masuk surga. Tak. Amalan tu Allah nak tengok hak sebenarnya tak padan dengan rezeki Allah beri, rahmat Allah beri kepada kamu. Lepas tu nak banding dengan amalan yang kamu buat sikit sangat ya. Jadi tak praktikal. Banyak ke dalam hadis seorang tu kadang-kadang tak sempat lagi buat amal, sempat bertaubat, masuk surga dia. Dalam hadis kan ada sebut. Jadi kalau nak kira amal tak mungkin. Ulama faham daripada situ lah. Adakah bunuh dalam hadis sahih ni? Bunuh 99 orang kan? Nah, lepas tu dia bertaubat. Dia pergi jumpa hak jenis prostitut lebah, hak beribu amal, dia tidak alim lah mana. Dia seorang abid disebut. Pergi jumpa orang yang kuat beribadat, tapi dia ni tak cukup ilmu. Jadi kawan ni dia tak kelih ke mata kawan ni. Nah. 99 orang dia bunuh orang ni. Boleh jawab mudah-mudah lah. Tengok dekat muka orang ni. Bila kawan tu tanya saya ni ada lagi ke ruang untuk bertaubat. Kesalahan saya ni berat. Jadi Abid bertanya kepada dia, hak mau buat ni. Berapa berat ketemu? Saya bunuh orang ni tak ramai 99 orang. 99 orang saya bunuh orang. Sepatutnya kalau Abid tu dia cerdik, dia memikirkan lah jawab tu. Lama cukup 100 dengan aku kan. Tapi walaupun dia tu tidak alim, ada kata tak boleh lah. Kau setahun tu tak boleh. Ada kata gak kawan ni pun macam ni. Bayar kalau orang bunuh 99 orang. Orang kata tak apalah, hamba cukup 100 lalu. Dia bunuh pula kau, cukup 100. Tapi dia menyesal lagi. Dia duk pening ni manusia ni kadang-kadang lagu tu lah. Dia menyesal. Akhir sekali ada orang cerita lah pergi ke kapur tu lah. Kapur tu ada mana orang alim. Orang alim. Sebut orang alim. Orang berilmu. Bila dia tanya, kawan tu pun bagi bimbingan, mau izah pada dia, counselling pada dia. Boleh lagi, ada ruang lagi nak bertaubat kan. Dalam secara ringkas saya sebut. Pergi, kamu nak bertaubat, kamu kena pergi hijrah, pergi ke kampung sebelah, kampung air sana. Situ orang juh-juh belaka, bobok kaki masjid belaka. Orang juh-juh belaka. Situ banyak perkara lah dari bab taubat yang ulama faham daripada hadis tu. Cuma apa yang kita nak kait dengan hadis ni, kawan ni sebelum sampai ke kampung tu dia mati. Dalam pertengahan perjalanan dia nak pergi bertaubat, nak pergi beramal, nak pergi hidup bersama orang soleh, tiba-tiba mati dalam perjalanan. Kayak disebutkan malaikat jaga surga jaga neraka, tak sebut dah. Dia kata Malik zaman ni kata kira-kira gitulah disebut ni, hak jaga surga, jaga neraka. Dia kata ni ahli neraka, dia tak sempat buat gapo pun. Cuma dia kata dia nak bertaubat. Dia menyesal. Tak sempat nak amal satu amalan pun. Mati dia. Malaikat hak surga pula kata dia bertaubat dah. Bila dia bertaubat ni hilang dah kejahatan dia tu. Kira-kira berlaku khilaf lah di kalangan malaikat surga dengan malaikat neraka. Maka Allah hantar malaikat lain untuk kira ukur. Mana jauh jarak tu. Disebut dalam hadis tu mana Allah SWT apa ni kesoklah berdekat sikit mati ke arah tepat dia nak taubat. Ringkas ceritanya dia ni ahli syurga disebut. Padahal satu amalan pun tak buat. Kalau kita nak kata dia masuk syurga dengan sebab amalan tu, boleh masuk syurga tu. Tidak kait dengan amalan sikit apa. Kalau ada besar bertaubat. Ada ulama kata tak, mana orangnya besar taubat tu. Kerana bila seorang itu bertaubat, dia bertaubat memang dia kena susuli dengan amalan. Tapi bila seorang itu bertaubat, taubat tu kan dia penghapus dosa. Jadi makna dosa dia ialah ulama kata cuba fikir kok jenis-jenis gitu dosa lagu mana. Kalau dosa kecil-kecil nasabah apa ni bunuh orang apa sebenarnya tak sempat lagi minta maaf. Hak terakhir tu bukan orang-orang komen-komen tu al-abid, orang yang kuat beribadat, dia bunuh juga cukup 100 orang. Kalau bertaubat pun, kalau dosa-dosa dia tak semaya, boleh jadi dia dengan Allah boleh jadi hilang. Ni dosa dengan orang ni. Dosa dengan makhluk. 100 orang dia bunuh. Kalau kaji dia cari makhluk cacing tu. Kalau bunuh orang sampai gitu umur. Jadi kukuk mana berlaku khilaf. Jadi walau bagaimanapun hadis tu mana ulama tengoklah tidak kerana amalan tu. Rahmat dan fadlun min Allah. Rahmah wa fadlun min Allah. Rahmat dan kelebihan Tuhan, bukan semata-mata amalan. Jadi hadis kata tidak akan masuk surga tu ayat kalau berdasar kepada amalan. Kalau berdasar pada amalan saja tak akan masuk surga seorang itu. Tak cukup nak banding rahmat Tuhan tu. Jadi hak dia lepas tu nak banding kesalahan dia buat dengan hak sepatutnya dia buat,
Dan dengan kesalahan dia sebenarnya tak terbalas, tidak setimpal itu. Kalau bukan semata-mata rahmat, kalau bukan kerana rahmat Allah. Jawapan itu ada yang ulama sebut gitu. Jadi jawapan ni sebenarnya idil qasdu bihi ar-raddu ala man yara amalahu mutakaffilan bidukhuliha min ghairi mulahazatin likauniha min jumlati rahmatillah. Maksud Nabi sebut hadis walan yadkhulal jannah walan yadkhulal jannata ahadun minkum bi amalihi. Maksud Nabi nya nak tolak pendapat orang yang kata amalan kita lah satu-satunya penjamin kita masuk surga. Nak tolak hak tu. Jangan dikata lagu tu secara mutlak. Sebab tu kita bila buat amalan setara mana tak boleh lepas daripada doa kepada Allah. Sebab apa? Sebab bukan amalan sahaja. Ada pengaruh juga amalan ni. Ada pengaruh juga. Dan berdasar pada ayat Quran adalah hadis, amalan kita ni ada pengaruh juga. Ada, kita kata ada jugalah, kita kata maknanya peratus untuk masuk surga tu. Ada juga. Tapi dia bukan mutakaffilan. Bukan dia lah semata-mata yang menjamin seorang itu masuk surga. Tidak. Sebab tu kita buat amal setara mana pun Nabi pun istighfar, Nabi pun berdoa. Hak tu maksud Nabinya. Kalau kita berdasar pada amalan kita, tidak logik, tidak munasabah. Yang kedua, ada juga ulama berpendapat bahawa maksud kata-kata Nabi itu, ayatnya tujuan ulama sebut begini supaya kita faham bahawa kata-kata Nabi, kata-kata Rabi'ah ni, kumpulan Rabi'ah ni, dengan sebab amalan tu dia akan masuk surga, Nabi tak bantah tu kerana sebenarnya tidak bercanggah dengan hadis tadi. Kerana hadis tadi selain daripada maksud yang pertama, maksud yang kedua yang Nabi maksudkan dalam hadis tu, yang dimaksudkan tidak akan masuk surga tu seseorang daripada kamu dengan sebab amalan tu, maknanya surga al-jannatul aliyah, surga yang tertinggi. Maknanya ayatnya kalau nak hak tinggi, dia tak padan dengan amalan. Boleh jadi kalau cukup sungguhlah amalan kita, katakanlah bila timai-timai tu 55% amalan baik. 45% amalan jahat, memang masuk surga sungguh. Tetapi tak bolehlah surga Firdaus misalnya. Kita kata dia asal surga. Asal tidak mengaku lah bodoh. Dok Nabi Sumi tu tinggi. Sebeginilah lebih kurang kita untuk faham. Pelajar hak boleh 45% markah, dengan hak boleh 90%. Tak akan duduk kelas tolak kita tu. Hak ni 40% duduk tepi kelas juga. Kita kata jadi hak ni nak masuk sekolah boleh ke? Ni sekolah lululah kau rasa hak ni boleh 1A, hak ni boleh 5A. Sekolah tu ada nak masuk sekolah ni kena 5A, hak tu kata 4A, hak tu 3A. Mana tengok pencapaian, mana orang boleh 1A, tak ada A langsung, dia boleh sekolah hak tidak terpilih. Mana dalam pengamalan manusia pun ada gitu. Jadi ulama kata itu maksudnya. Maknanya Nabi tidak menafikan pentingnya amalan itu. Tidak. Amalan itu penting. Ataupun yang ketiga, maksudnya seorang tidak akan masuk lah surga yang tinggi. Maksudnya au anna darajataha bil amali wa dukhulaha bil fadli. Maksud dia nya hak Nabi kata tak masuk tu tak mana dari segi darjat. Sebab doa ahli syurga ni pun dia ada darjat juga. Ni darjat dia. Siddiqin, muflihin misalnya, sabirin. Ni duduk peringkat tinggi. Syurga juga. Hak tu memang kira amalan. Tapi masuk syurga tu sendiri bi fadlin minallah. Hak tu dengan rahmat Tuhan. Lepas tu nak duduk tinggi rendah dari syurga, hak tu tengok amalan. Ada juga ulama kata begitu. Tu. Jadi masuk surga ni asasnya dengan rahmat Allah. Lepas tu duduk dalam surga tu nak duduk peringkat mana, darjat mana, martabat mana, tu tengok amalan. Ada juga ulama kata gitu. Jadi 3 pendapat ulama berkait dengan perkara itu. Jadi berdasar kepada pemahaman ni, hak 3 tadi, maka tidak bercanggah lah sebenarnya. Cuma ada lagi jawapan lain, hak dia tidak buat mari sini. Dalam kitab Mir'at, dia buat mari 3. Ada juga ulama sebut dalam kitab lain. Dia kata sebut masuk surga ni untuk orang-orang permulaan, untuk masyarakat awam ni tidak salah.
Sebagai targhib untuk memberi galak kepada dia, tidak menjadi masalah. Supaya kita buat tawaran kepada anak kita lah. Nak suruh dia bersungguh. Kalau pas biasa ayah beli gini, dia tawarkan benda yang berharga yang anak dia kira-kiranya bersungguh tu kerana ada momentum tadi lah. Maknanya dengan sebab dijanjikan sesuatu, memang sifat manusia gitu. Daripada kecil pas tua. Daripada kecil siapa kau tua, memang sifat tu tak hilang. Mengejar cita-cita tu, mengejar kehendak tu, dia sanggup buat. Lelah tak apa. Sebab apa? Matlamat dia. Kadang-kadang sebab syurga ni benda yang sebab tu dalam Quran dia bukan sebut sekadar boleh syurga. Sebab tu dia hurah syurga tu. Dalam hadis begitu banyak sebut tentang syurga. Maknanya kena, manusia akan kena syurga ni. Bila kena, barulah dia buat tawaran. Maknanya benda tu benda yang realiti, bukan benda khayalan. Tidak, benda hakikat tu. Jadi tak ada masalah. Cuma ada setengah-setengah dalam peringkat manusia dia kata kalau begitu mana tidak ikhlas kerana nak syurga. Kita kata masalah ikhlas tu suku ni tawar agama. Kita kata Allah yang suruh ikhlas tu lah juga suruh minta syurga tu sebagai galakkan. Ni syariat ni, tidak salah. Sebab daripada Allah juga, daripada Nabi. Itu makna daripada Allah. Allah yang sama suruh kita ikhlas, Allah yang sama tawar ke syurga. Jadi tidak salah. Ada juga ulama kata begitu. Jadi kita kena terima lah. Kena terima kenyataan bahawa manusia ni pun tidak sama seperti sahabat Nabi. Kalau kita tengok dalam kenyataan-kenyataan ulama tentang sahabat Nabi, memang bagi dia ni, dia tinggi lah. Walaupun Nabi sebut surga gini, tapi sahabat Nabi umumnya lah, dia tidak main di kata-kata dia surga apa. Dia kira Nabi suruh, Allah perintah, dia buat. Tapi tak ada lah sahabat Nabi kata tak boleh buat sesuatu ni kerana nak surga. Itu menafikan ikhlas. Tak ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama kata tak salah sikit abu. Jadi kalau ada kata salah tu, saya kata itu satu kesilapan lah. Boleh. Cuma ada yang kata taklif tu biasanya pokok sufi, pokok tarikat, dia kata tidak ikhlas semua lagu. Atau hadis Nabi banyak utama tu. Dia kata untuk permulaan. Untuk permulaan. Okey 40 tahun tak payah lagi dia kata. Untuk permulaan dia kata. Kita pun tidak tahu lah, tak apalah nak kata gitu lah. Tapi makna kalau ada orang nak suka taklif, kita kata salah. Tu kesimpulan. Gitu. Sebab Nabi tak larang. Dia kata hadis ni orang baru masuk Islam, baru nak kena semaya, nak kena puasa, dia tersebut kecek banyak lah, kata dah. Pakat gitu. Iyalah kuku mana pun boleh lah. Tu jumhur ulama. Jumhur ulama ni sama pun pendapat jumhur ni dia lebih ringan. Jumhur ulama ni kalau kita tengok dalam fiqh, jumhur ulama ni pendapat yang sesuai untuk awam. Dia kira majoriti. Hak orang ramai ni khawas ke atau hak orang biasa? Hak khawas ni tak ramai. Dia kira hak biasa. Jadi kalau kita boleh latih hilangkan benda-benda syurga kita atau kita buat ni kerana Allah suruh, hak tu tak apalah. Mana kedudukan kita tinggi lah. Tapi jangan kita menafikan sebab manusia ni tidak sama. Misalnya kita latih kata dia lah, kita tak sibuk marilah kepala kita bila kita beribadat kerana nak syurga, tapi kerana perintah Tuhan. Tu tinggilah kedudukan. Boleh lah. Tapi bukan semua orang boleh buat begitu. Jadi Nabi ni dia berurusan kepada semua peringkat manusia. Jadi kita kena faham lah. Jadi janganlah kita bila kita sampai satu peringkat, mana kita nak semua orang ikut peringkat tu. Itu tak kena. Itu tak kena gitu. Nyanyilah gitu. Baik, seterusnya. Jadi mereka tanya, Bani Rabi'ah ni dia tanya Nabi tentang asyribah. Asyribah ni makna minuman. Hak sebenarnya saya ringkaslah supaya tidak panjang. Maksud minuman sini makna bekah. Dia tanya Nabi tentang bekah. Bekah minuman, hak nak minum Nabi air perahan. Sebab orang Arab ni tak lagi dia air perahan anggur, perahan tamar dan sebagainya. Dia minat gitu ya. Air buah lah kita kata. Tu. Jadi dalam bekas-bekas tertentu. Tu. Bukan tanya air, tanya bekas dibubuh air dalam tu. Boleh ke tak ni? Bekas yang khusus yang digunakan untuk minum arak sebenarnya. Dia gini orang Arab ni menggua arak ni supaya sejuk sebelum dia masuk Islam.
Dia ada stok masing-masing di rumah tu. Mana kau nak minum pukul 3 pagi betul ayah pergi kedai dia ada payel. Tu. Orang Arab umum lagu tu. Sebab tu bila syariat mari pun dia tidak harus secara total sekaligus beberapa peringkat. Kenapa nak bui pahal dulu? Walaupun jelas dah. Sebab tu dia tidak pernah berlaku dihalalkan arak itu, tak ada silap pahal. Setengah kata arak asalnya dihalalkan kemudian diharamkan silap tu. Tak kena lagu tu, tak pernah ada nas yang menghalalkan arak. Cuma peringkat tu peringkat pengharaman. Nak haram tu banyak peringkat. Bukan kata bermula dengan Islam menghalalkan. Tak payah sebut halal. Orang minum apa? Habis orang minum lah. Cuma nak sekat kata haram lalu tu, itu tidak bijaksana. Kerana benda tu berleluasa. Jadi daripada situ ada kaedah-kaedah pula dalam usul fiqh. Yang perlu kita belajarlah juga tu. Mana peringkat bila kita nak menentukan hukum dalam masyarakat, sesuatu benda salah yang menjadi amalan umum masyarakat, maka dia ada kaedah dia. Jangan kita berusaha kata tak boleh, kejut khabar orang. Bukan sekat tu email pun kejut. Benda ni orang celak mata ada dah misalnya. Jadi kita nak haram lah pokok. Pokok nak kerak biar putus lalu. Tak kena. Dia mesti melalui banyak peringkat. Itu kaedah dia. Padahal agak ni tak ada umul fawahish. Disebut ibu segala maksiat. Tapi tidak haram sekaligus juga apa-apa. Banyak lagi perkara lain yang kena faham baru boleh terima. Begitu juga kita hadirat sebagai da'i, du'atun la qada. Kita ni pendakwah bukan penghukum. Jadi sebab kita kena, sebab tu setiap benda yang kita nak sentuh kita kena analisa. Apakah dia ni amalan yang berakar umum dalam masyarakat yang menjadi pegangan umum, yang mana kalau nak cabut tu payah, kita kena tengok, kena analisa dulu. Siapa yang terlibat melakukan, kena tengok semua kan. Jadi jangan kita pakai tak kena ni buat aku, kita pun terus tanpa melihat banyak perkara, maka dia akan timbul masalah. Nabi pun tidak gitu. Allah ajar Nabi pun berperingkat. Setengah-setengah perkara. Setengah perkara tak boleh. Misalnya bab akidah bab tauhid, tu tak boleh. Tak ada peringkat tu. Nabi mari kul huwallahu ahad. Memang terkejut kan. Tidak kata Allah tu ada 3, start ke 3 dulu. Lepas tu 4 tahun tinggal 2. Dekat nak pergi hijrah tu baru ayat sah. Dia nak pergi lalu. Orang tak ada nak marah. Dah start tu kalau bab akidah sah lalu. Bahkan dikaitkan sah tu, Allah sah tu dengan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi, kait selalu ke silsilah tauhid, kait selalu dengan Nabi Adam, Nabi hak tu sah, hak tu serupa. Agak ni bab syariat. Jadi hak syariat dia ada peringkat. Tapi kalau bab akidah tak boleh. Khususnya benda yang membatalkan tauhid tak boleh. Dia tak boleh tunggu banyak kali jemaah tu. Dia kena selalu. Jadi kita hadirat kena cuba klasifikasilah dia punya masalah. Jangan kita perlu hukum selalu, tak boleh. Walaupun kita tengok benda tu nyata dari segi dalil tak tu, tapi kena analisa lah benda tu dari sudut mana, akidah ke, dari sudut fiqh ke, dari sudut akhlak ke, kena tengok banyak perkara. Lepas tu kena buat kajian pula perkara ini, bagaimana ulama dulu hukum yang telah ada terhadap ni yang dipakai oleh masyarakat, semua kena tengok lah. Mana masyarakat kena dibui ilmu dulu supaya dia faham. Kalau tidak dia akan timbul masalah. Benda baik pun kalau pendekatan tidak baik, dia tidak menatijahkan kebaikan. Jadi perkara tu kena beringat jugalah kita sebagai golongan agama ni. Jadi Nabi suruh mereka, jadi orang Arab dulu ni saya sebut secara umum biar kita faham. Jadi pak perkara ni orang Arab dulu dia bila dia air perahan anggur ke perahan tamar ke, dia ada setengah-setengah bekas tu, dia boleh membantu mempercepat kejadian arak. Ni bekas-bekas dia sebut ni. Maknanya kalau pun dalam bekas kaca biasa boleh jadi 2 hari boleh jadi arak. Tapi setengah-setengah bekas tak ada sehari jadi arak tu. Jadi ada bekas-bekas ni bila dimasukkan air perahan buah, dia berinteraksi dengan bekas tu menyebabkan jadi cepat jadi masa jadi arak. Bekas tu lah dia tanyanya. Lagu mana boleh guna lagi ke tidak bekas tu? Ni dia punya kita kena tahu latar belakang dia dulu. Baru kita boleh faham hadis tu. Hak dia tanya. Takut kita jadi penyembah, apa yang tanya bekas-bekas lagu tu? Apa faedah ni? Dah bekas ni ada kaitan. Intibas. Maknanya asal daripada Nabi, daripada air perahan, kemudian jadi arak.
Apa kaitan dengan bekah ni? Bekah ni dia boleh membantu mempercepat ke air tu jadi air. Hak tu dia tanya tu. Jadi Nabi suruh mereka 4 perkara, dia larang mereka 4 perkara. 4 perkara ni maknanya ada sebut 4 sifat, 4 perkara lah mudah untuk kita pun tidak nak bincang panjang dari segi bahasa situ kalau bincang pun tak itu juga tu. Gitu. Arba' sini mana sifat, 4 sifat, 4 perkara, 4 ciri boleh juga kisah tu, ataupun 4 dalam bahasa Melayu ni dia tidak banyak bi arba'i jumal, 4 jumlah, 4 frasa, gitu. Tapi 4 perkara lah maksudnya. Dan Nabi larang mereka daripada 4 perkara. Ada hak suruh pun 4, larang pun 4. Baik. Jadi Nabi tanya mereka, Nabi suruh mereka supaya beriman kepada Allah sahaja. Beriman kepada Allah sahaja. Dia ni Islam dah ni. Nabi nak ayat tauhid. Sebab kalau kamu beriman kepada Allah tapi dalam masa tu ada juga duk buat benda-benda lain, hak syirik-syirik kecil ke besar, itu tidak pure iman. Itu iman yang tidak khalis, iman yang tidak betul-betul tauhid, tak murni iman tu. Jadi Nabi kata kamu kena beriman dengan Allah sahaja. Hak ni pun ayat bahawa kamu kena tauhid. Nabi nak ajar. Sebab tu Nabi kata, sebab tu Nabi tanya, mu tahukah apa maksud beriman dengan Allah saja? Tu. Maknanya mu tahukah apa makna tauhid tu? Beriman kepada Allah, dia beriman. Sebab dia Islam dah. Mana mengucap dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beriman dah tu. Mengucap dah 2 kalimah syahadat. Jadi orang yang baru masuk bila dia mengucap tu, boleh jadi dia tak faham lagi. Beriman tu dia kena tauhid. Sebab lawan tauhid ni syirik. Ni kalau seorang tu beriman kepada Allah, tiba-tiba ada juga bergantung kepada benda lain. Bersirik lagi pengen apa kata baru azimat misalnya dah. Dengan kayu kokal lagi. Mata tu lagi, mata ni lagi pak jari. Patu hok duk ada gambar wali sama lagi dalam beg poket. No. Kita kata, patu tauhid kan? Tidak tauhid lagu tu. Beriman pada Allah saja. Kita ni kena bergantung pada Allah saja. Nabi nak kemah bab tauhid. Islam dah. Faham ke tauhid tu? Nak ayat asas-asas tauhid. Tengok Sayyidina Umar. Orang tanya dia syirik itu apa? Dia kata syirik itu sahih. Syirik itu sahih. Orang kata lagu tu. Syirik itu sahih. Apakah ta'arif syirik itu sahih? Tak ada ulama kata gitu. Tapi Sayyidina Umar sebagai seorang faqih di kalangan sahabat, dia ta'arifkan syirik itu adalah sahih. Jadi ulama apa tu? Ulama kan dia? Ulama mantik. Dia kata ni termasuk dalam at-ta'rif bil misli. Jadi maknanya Sayyidina Umar ni tikatlah dah mantik. Cuma dia tidak disiplinkan sebagai satu ilmu. Tu orang panggil at-ta'rif bil misli. Kita mentarifkan sesuatu dengan sebut contoh, mudah orang faham. Gapo dia jahat ni? Ngopak. Kita boleh lalu. Padahal jahat ni adalah benda lain. Sebab kita tahu dia ada kaki ngopak. Kok tanya kita tahu dia ada penyakit. Sebab tu Nabi kalau tanya gapo dia gak amal yang baik, kalau Nabi kata mari masjid. Apa? Sebab dia mai dia pergi masjid tak hari. Jadi lain dia pergi belakang masjid tak hari. Nabi pun ayat. Tu cara. Kadang-kadang bentuk lagu tu dia lebih tepat kena kepada masalah orang tu. Kadang-kadang orang ni tak perlu, kalau hura-hura banyak dia pening kepala. Ada molek juga. Sebab tu kadang-kadang sebab tu kita tengok hadirat, sebab tu kita kena faham lah. Kita ni penceramah hok dia mengajar tak tahu berapa ribu dia Malaysia ni. Dari segi kita fikir, dari segi logik pun tak mungkin akan berlaku serupa, tak mungkin. Di Malaysia kita kena terima hakikat orang panggil pengkuliah, penceramah, pemidatu, khatib, tak tahu berapa ribu, di Kelantan saja berapa ribu. Enggak kita nak serupa belaka, baru tak jadi Wahabi. Berat hati-hati tak. Pas bila tak jumpa lagu tu. Nak serupa belaka. Tak boleh canggah sikit abu. Tak, mustahil. Kita tak akan jumpa.
Boleh jadi dia sebut tu benda sama, tapi bahasa dia hak ni kerah, hak ni guna bahasa Cinderella. Moga balara dia banyak gini. Nah, tak mungkin agak. Kita berusaha setara mana pun nak serupa, senada, kecek guna bahasa, tak mungkin. Benda yang mustahil. Kita kena terima hakikat manusia ni dia tidak sama. Cara penyampaian dia. Boleh jadi tak suara kita. Ramai mana orang boleh ambil manfaat dengan cara dia kecek keras tu. Ramai mana orang boleh ambil manfaat dengan seorang ni. Kadang-kadang dia berdakwah dengan cara, kadang-kadang dia lebih banyak hiburan. Boleh jadi kita rasa buruk lagu, tapi ramai mana orang jadi semaya. Sebab manusia ni tak sama. Apa kita mengajar ni? Tak mari apa-apa tu. Orang-orang yang jenis rambut dia kerak separuh, dia tinggal separuh tu tak misalnya tak. Rambut merah hujan, oh dia tak mari. Lepas tu dengar kita dia kelih ni. Oh, paru agama lagu ni juga tu tak. Tak sesuai dia. Dia perlu pada orang lain. Enggak kalau kita nak buat dengan style tu tak jadi pula. Yang suka kau orang. Tak seruak lah kalau tak sesuai. Jadi janganlah. Jadi maknanya apa yang saya nak sebut, kita kena terima. Boleh jadi kita kena bersangka baik. Tak sesuai kita kata tak kunnya cara ni. Yalah, tapi kat penuh masjid kan. Nah, orang tak asal mari masjid jadi mari. Jadi semuanya ada kebaikan. Cuma kena jagalah syariat tu. Kena tengoklah banyak perkara je, kena tengok kita sendiri. Kita kena terima. Tak mungkin dah. Janganlah kita ni terlalu ID sangat kita tu tak. Talih. Sebab kalau kita perhati, kalau kita mengaji molek hadis Nabi pun, cuba tengok Nabi. Nabi berurusan dengan semua peringkat manusia. Sebab tu hadis dia macam-macam, ada berlaku. Peringkat rendah, peringkat tinggi. Siapa dia kata kalau buat amalan fardu masuk surga dah. Ni untuk siapa? Ni untuk Abu Bakar apa? Nabi tak sebut lagu tu untuk Sayyidina Abu Bakar. Ni untuk orang-orang yang masuk Islam. Lepas tu dia pun jaga sekali mari jumpa Nabi. Lepas tu dia klik kapur dia. Orang yang lagu ni kalau dia boleh jaga fardu tak apa dah. Nak mari pula tak tahu bila jumpa Nabi. Kalau hak fardu dia boleh jaga pun, insya-Allah. Allah Maha tahu keadaan dia, kepayahan dia. Allah Maha tahu. Cuba bayangkan dah. Dia duduk nak mari tu seminggu berjalan dia. Gak Nabi nak atamu balik pun tak terdaya pada peringkat awal. Mari sekali mari 2-3 hari ngaji beberapa patah, beberapa ajaran sikit berkelik. Amal tu. Hak tu maknanya Nabi kata kalau dia amal hak tu dengan ikhlas boleh masuk surga. Sebab dia nak amal lebih lagi mana. Setakat tu ya, sekadar dia belajar. Tapi hak sahabat di Mekah Madinah hak tiap-tiap hari jumpa dengan Nabi, dia lebih amal dia. Dia tidak lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ni maklumat dapat banyak. Sebab tu Nabi kalau kita tengok dalam tempoh 23 tahun, 10 tahun di Madinah, alah ke akhir kan, bila keadaan ekonomi stabil, politik stabil gagah, Nabi hantar mubalik. Dan benda ni disambung di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman lagi kuat. Nak menyelesaikan masalah umat dari segi kefahaman terhadap agama tu. Jadi perkara tu kita sebagai pendakwah duduk ni pun kita kena gitu juga. Kita duduk kawasan mana, orang kampung ni kadang-kadang dia tak dapat maklumat seperti kita. Kita ni kuliah nak malam, kadang-kadang tu sehari pada. Dia orang kampung ni pagi pergi pada. Lepas tu tak gelap, dia klik kali dengan lembu dia tu. Kadang-kadang setengah teruk dengan khutbah Jumaat tu pun dengar orang. Nak dengar ilmu agama. Lepas tu dalam TV, dalam TV tak ada, tak ada. Duk tak ada. Sikit sangat maklumat. Dia orang setahun ni dah. Selipar pun tak pakai. Nak pergi Mekah seminggu berlatih pakai selipar. Setengah-setengah. Gak orang lagu ni kita nak tak ada, kena tengok aja. Kena tengok banyak perkara. Sebab tu ajaran inilah kita belajar daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi tanya, apakah engkau faham apa dia iman kepada Allah sahaja? Dia kata, Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul Maha tahu. Kita kata tak tahu ni kafir lah. Tak tahu ni beriman mana. Ni jangan gaduh. Lepas tu demo ni tak reti kau ni keadaan. Ni sepuluh demo ni. Mazhab ke dia? Asy'ariyah kan? Pokok Salafi tak tahu ni. Tak ada disebut belakon demo ni. Cuma dia ikut Nabi. Ni bawa ni. Lepas tu kita kata, sudah kerja tak ngaji ni sifat 20 tak ngaji demo ni. Tak ngaji ilmu 3 serangkai tauhid 3 tak ada lah kau ni bawa ni. Tak ada dalam ni. Tapi masuk surga ni bawa ni. Kok mana sebenarnya? Sebab tu kita jangan gaduh aja. Ni setengah-setengah tu siapa kata orang dikatakan ahli sunnah mesti ikut sifat 20 tu saja. Hak ni pula kata tak mesti ikut hak ni. Hak 3 ni. Tauhid asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Hak tu saja. Hak ni pula erek.
Lepas tu lagu mana? Hak ni hak mana? Pokok ni. Pokok ni hak mana? Pokok sahabat. Ikut mana? Kita kata Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari tahu bila tak hari lagi kedemu-kedemu ni duduk di alam arwah lagi. Lepas tu pengasas tauhid 3 serangkaian pun tak ada lagi, tak wujud lagi. Lepas tu dia ikut mana ni? Hak Nabi. Lepas tu masa ni pun nama rasmi Ahlus Sunnah wal Jamaah pun tak ada lagi kira-kira ni. Lepas tu mana sebenarnya? Sebab tu orang kita ni kadang-kadang dia pening dengan istilah gitu ya. Dia pening dengan istilah gitu. Duk belaga istilah gitu. Sebab tu tak usah lah itu sangat benda lagi. Kita ngaji sebagai disiplin ilmu, ngaji belaka lah. Lepas tu tengok ni nak guna cara ni. Lepas tu kalau orang ikut cara lain, ramai mana orang masuk Islam guna metod sains misalnya. Masuk Islam kisah ulama dari konteks sains agama. Dia pun tengok, oi, betul Islam ni. Dia masuk. Biar agak dia masuk dulu. Jadi benda-benda gitu kena ingat. Jangan berdoa. Ni siapa ada saya tengok dalam internet Allah bergerak sungguh ni. Ni bapa Ahlus Sunnah Malaysia. Dia kata Ahlus Sunnah yang mengajarkan tauhid iaitu ni adalah daripada satu jalur sahabat Abu Musa Asy'ari turun sampai ke Abu Hasan Asy'ari. Hak ni saja mengajarkan tauhid yang khalis. Ini pejuang tauhid benar. Satu jalur. Dia sebut satu jalur tu. Berat tu dia tidak. Itu menafikan perjuangan sahabat lain. Bapa tu nak kaitkan dengan Asy'ariyah tu pula. Lepas tu sebut pula dalam hadis Nabi puji Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Nabi puji disebut? Kita pun pening. Kok mana Nabi boleh puji Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi? Demo ni semuanya orang baik, Ahlus Sunnah lah kan ni. Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan semua ni Ahlus Sunnah lah. Sebab kita. Cuma kadang-kadang orang tu dia lebih-lebih. Lepas tu kalau kita kata dia ta'assub, dia marah. Hak ni pun ta'assub pada ni, hak ni pun ta'assub pada ni. Sebab tu ta'assub tak boleh ada. Ada tu punah. Duk dengan siapa pun ta'assub. Ta'assub ni barang yang kena buat. Jangan pegang ta'assub. Kalau ada tu rosak manusia. Ta'assub ni. Nak ta'assub Nabi boleh. Tu boleh. Tu pun tak boleh. Tak boleh juga hakikat sebenarnya. Dia kena ada kawalan juga. Sebab ramai juga manusia sesak. Saya doa Nabi. Dia panggil dalam istilah sebab tu ulama buat satu sukat test, satu tajuk penting dalam bab tauhid. Salah satu punca manusia sesat selain pada banyak-banyak sebab, salah satunya al-ghulu fis salihin. Sifat melampau, mengagung-agungkan orang-orang soleh ni. Kemuncak orang soleh ni Nabi lah. Terlajak, melampau. Siapa sebut ya Rasulullah madad misalnya, waktu tu bahaya. Boleh rosak akidah tu. Wahai Rasulullah tolonglah. Rasulullah mati dah. Minta dengan Allah, ud'uni astajib lakum. Minta pada aku, kata Allah, aku akan tunaikan. Bapa duk minta dengan Nabi? No, minta dengan tu wali, minta dengan syekh tu, dengan habib tu, dengan habib ni, semua tu bukan ajaran Islam. Kena ingat hadirat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar gitu, kitanya. Banyak ketemu hadis Nabi suruh sahabat dia doa pada Allah direct, minta sendiri. Ada dalam hadis. Nabi ajar gitu. Minta tolong ni boleh dalam benda-benda yang boleh lah, benda-benda tak boleh tadi. Sebab dalam syariat kita bila orang tu mati, kita pergi kubur dia, doa Nabi pun. Dalam doa Nabi ajar doa kubur pun kita minta keampunan untuk dia. Dia kata nak minta ampunan dengan Nabi bila buat dosa. Sakit kepala lah ni. Kita nak minta ampun, nak suruh selawat. Selawat kepada Nabi. Dia kubur selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa sepuluh Nabi ajar. Selawat dia ajar. Tak ada selawat lain. Lafaz dia lebih hebat daripada Nabi ajar. Tak seraya. Tak ada. Katakanlah orang lain buat selawat lebih lagi nampak mana. Tak suka dengan Nabi. Dia tetap mahu orang Nabi tu paling molek. Lafaz Nabi tu. Kalau ada seorang itu kata lafaz orang lain buat tu lebih molek, boleh rosak akidah ni. Boleh rosak akidah. Hak Nabi ni lebih baik. Kok mana pun akidah lah tu. Jadi benda-benda gitu kena beringat ada hadirat. Yang kita pelik sekarangnya, apa yang duduk sangat benda-benda lagu tu. Sebab tu ulama buat kaedah. Kalau berlaku pertemuan dalam satu-satu isu, khilaf lah kita kata, lari daripada khilaf tu mana. Hak tidak khilafnya selawat Nabi tu tak ada khilaf tu. Dia kalau hak lain tu dia sebab tu kalau kita tengok bahasa dia langgar. Mana lebih baik hak Nabi? Dia kata hak ni boleh juga. Hak boleh juga tu dia tidak molek. Hak molek hak mana? Hak Nabi tu. Hak ni persoalan boleh juga. Paling tidak kalau kita nak terima. Mana istilah. Sebab tu kita kena tengok juga kata-kata hak ni boleh juga. Apa tak boleh? Persoalan sekarang maknanya hak ni lagu mana?
hak Nabi. Hak ni tentu dah molek. Hak dah nak ambil mana hak ni tentu molek. Hak ni sekadar boleh juga. Kita nak ambil mana? Kalau situ saja berhadirat, ada dah kita nak tolak tu. Lepas tu dia wis tahu sekali tak tahan. Oh, satu hari bulan selawat ni, satu hari bulan pun selawat lain pula. Capu. Nak sampai ke mati tu banyak benar selawat. No. Jadi benda-benda gitu tak usah lah ke. Cukup dengan Nabi. Sebanyak mana kita tak amal Nabi. Cukup dah, tak perlu dah benda-benda kita tak perlu. Dia kita kena ingat Nabi pesan adalah hadis, banyak hadis. Akan datang akan berlaku banyak pertelingkahan. Pertelingkahan sampai satu peringkat jadi orang yang jadi pening sehingga Nabi beri gambar fitnah yang berlaku di akhir zaman, sehingga seorang tu gambar dia gelak tak gelak fitnah tu, dia letak tapak tangan dia pun tak nampak tapak tangan, gelak sungguh fitnah. Tapi Nabi kata boleh selamat lagi umat aku kalau dia pegang pada sunnah aku dan sunnah sahabat aku. Mana di waktu beginilah patut kita pegang pada asal. Patut kita pegang pada asal. Kita pegang. Patut ayat Quran berkata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Bila bahalah berlaku pertelingkahan, kita nak rujuk mana? Rujuk orang ke? Rujuk Nabi. Nak rujuk Nabi. Rujuk pada sahabat, rujuk pada kita Allah. Hak tu yang dijamin. Sahabat ni dijamin. Dalam Quran pada sebut begitu banyak ayat-ayat, dalam hadis pun begitu banyak. Jadi kalau orang lagu ni kita tinggal, maknanya kita ni sudah lari daripada kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Lari dah tu. Lari daripada kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kena beringat ala hadirat itu sebagai peringatan. Kalau jadi hadirat cuba fikirlah, cuba fikir. Cuba klik cek ni aku ni banyak lagi tu amal Nabi buat. Amal tu ni. Habis tu, tentu biar tentu habis tu. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan berkat kita belajar hadis Nabi ni, Allah SWT tunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan yang palsu itu palsu. Dan kita juga minta supaya Allah beri peluang, beri kekuatan jiwa kita untuk ikut yang benar, hak kita nampak benar tu. Dan kita juga minta kekuatan daripada Allah SWT supaya kita tolak benda hak tak betul tu dengan kekuatan tenaga iman kita itu. Itulah harapan kita. Masa setakat itulah hadirin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.